Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Hadifzul Hamzi bin Hasan daripada kumpulan 1 bersama rakan-rakan saya iaitu Daing Akib bin Muhammad Palawi, Izzat Hafiz bin Nazri, Syakir bin Cik Noh dan Muhammad Aiman Hakimi bin Adnan akan menerangkan dan akan membentangkan tentang konsep jenayah dalam Islam. Saya akan mulakan dulu dengan pengertian jenayah. Pengertian jenayah dari segi bahasa ialah dosa atau maksiat. Ya, dari segi istilah pula ialah kesalahan syarak sama ada meninggalkan suruhan atau melakukan larangan yang diancam hukuman hudud, qisas dan ta'zir. Jadi kumpulan saya akan menerangkan tentang hukuman hudud. Sebelum kita lanjutkan tentang hukuman hudud ini, marilah kita bersama-sama untuk mengetahui pengertian hudud. Jadi pengertian hudud dari segi bahasa ialah menahan atau mencegah. Ya, dari segi istilah pula ialah hukuman yang telah ditetapkan kadarnya oleh syarak sama ada berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Dalil pensyariatan hudud. Firman Allah, itulah hukum hakam Allah, maka janganlah kamu melanggarnya, dan sesiapa yang melanggar hukum Allah, maka itulah orang yang zalim. Surah Al-Baqarah. Jenis-jenis kesalahan hudud. Yang pertama ialah zina, kedua qazaf, ketiga mencuri, yang keempat minum arak, yang kelima hirabah, yang keenam murtad, dan yang ketujuh bugha. Pengertian zina. Zina dari segi bahasa ialah persetubuhan haram. Dari segi istilah pula ialah perhubungan seks haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Hukuman zina ialah sebat 100 kali dan dibuang daerah. Itu hukuman bagi seseorang yang belum berkahwin. Kemudian yang kedua, hukumannya ialah direjam sampai mati. Itu hukuman untuk orang yang sudah berkahwin, iaitu muhsin. Qazaf. Qazaf dari segi bahasa ialah membaling. Dari segi istilah, membuat tuduhan zina dengan tujuan mengabaikan seseorang. Qazaf merupakan hak manusia kerana menjejaskan nama baik seseorang. Hukumannya ialah 80 kali sebatan. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelaku qazaf. Syarat yang menuduh ialah balik, berakal, bukan asal keturunan orang yang dituduh, tidak dipaksa mengetahui pengharaman zina. Syarat yang dituduh pula Islam, balik, tidak pernah disabitkan berzina, tidak memberi izin untuk dituduh berzina. Saya akan pergi ke poin yang seterusnya ialah mencuri. Mencuri dari segi bahasa ialah mengambil harta secara sembunyi. Dari segi istilah pula mengambil harta orang lain secara sembunyi dan zalim diri tempat simpanannya dengan syarat-syarat tertentu. Syarat pelaksanaan hukuman bagi pelaku mencuri pula ialah balik, berakal, tidak dipaksa, harta yang dicuri cukup atau melebihi nasab, iaitu 1/4 dinar. Harta yang dicuri pula diambil dari tempat simpanan yang sepatutnya. Tidak ada hak ke atas barang yang dicuri walaupun sedikit. Mengetahui pengharaman mencuri, harta yang dicuri mestilah bernilai menurut syarak. Seterusnya saya akan pergi ke poin yang seterusnya ialah minum arak. Pengertiannya ialah dari segi bahasa menutupi, dan dari segi istilah pula setiap minuman yang memabukkan hasil daripada anggur dan lain-lain. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan saya ini kepada sahabat saya yang bernama Ikhwan Syakir. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum minum arak 40 kali sebatan. Syarat pelaksanaan hukum bagi minum arak yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat
tidak dipaksa. Yang kelima, mengetahui pengharaman arak. Yang keenam, diminum melalui mulut. Yang ketujuh, bahan yang diminum adalah memabukkan walaupun baru diminum sedikit. Hirabah. Pengertian hirabah dari segi bahasa ialah perang. Dari segi istilah, merompak dengan menggunakan kekerasan sama ada dilakukan secara bersorangan atau berkumpulan. Hukum hirabah bergantung kepada bentuk jenayah yang dilakukan. Jenayah yang pertama, membunuh dan mengambil harta. Hukuman dia, dibunuh dan disalib selama 3 hari. Jenayah yang kedua, membunuh sahaja. Hukuman dia pula, dibunuh sahaja tanpa disalib. Jenayah yang ketiga, mengambil harta sahaja. Hukuman dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Jenayah yang keempat, menakut-nakutkan sahaja dengan menggunakan kekerasan. Hukuman dia, dibuang daerah atau dipenjarakan. Syarat pelaksanaan hukum bagi pelakuan hirabah terbagi kepada 2, iaitu orang yang dirompak dan perompak. Orang yang perompak, yang pertama, lemah dan tidak mampu melawan perompak. Yang kedua, tidak mendapat bantuan orang lain. Yang ketiga, jumlah hartanya yang dirompak melebihi nasab. Perompak pula, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima menggunakan kekerasan, yang keenam tidak bertaubat sebelum ditangkap. Baik, seterusnya ialah burah. Burah dari segi bahasa, pemberontakan atau orang yang melampaui batas. Dari segi istilah pula, penderhaka dan satu kumpulan penentang terhadap perintah yang sah. Hukuman burah, diperangi atau dikenakan hukuman takzir mengikut kesesuaian sehingga mereka kembali taat kepada perintah Islam. Jadi syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan burah, yang pertama ialah mempunyai kekuatan dan melakukan pemberontakan hingga boleh berperang. Yang kedua, tak mampu dibendung kecuali melalui peperangan. Yang ketiga, mempunyai ketua yang ditaati. Yang keempat, telah diberi teguran dan amaran terlebih dahulu. Dan seterusnya ialah murtad. Murtad dari segi bahasa ialah berpaling daripada sesuatu yang lain dan perkataan yang kufur. Istilah pula, orang yang berpaling daripada Islam kepada kekafiran sama ada melalui niat ataupun perbuatan. Jadi hukuman murtad ialah yang pertama, menuntut seseorang yang murtad itu untuk bertaubat dengan menghilangkan keraguan atau syubhah yang menghantuinya. Yang kedua, memberi amaran bunuh jika tidak bertaubat. Yang ketiga, barulah membunuh orang yang murtad jika tidak mahu bertaubat. Jadi syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan murtad, yang pertama, mestilah ia baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, telah diberi peluang untuk bertaubat. Yang keempat, murtad disabitkan melalui pengakuan atau keterangan saksi. Allahu a'lamu bissawab.